Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi, pada hari ini kita bersua bagi membincangkan isu berkaitan dengan dilema pelaksanaan kebat oleh guru di Malaysia. Jadi, untuk hari ini bersama-sama dengan saya adalah dua orang panel yang begitu berwibawa dan berkaliber, iaitu yang pertama di sebelah kanan saya adalah Cikgu Fazli bin Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang, Kedah, dan beliau telah berkhidmat dalam bidang perguruan ini selama 26 tahun. Apa khabar Cikgu? Oh baik. Assalamualaikum dan terima kasih kepada pihak IPG kerana sudi menjemput saya dengan rakan saya untuk berkongsi tentang tajuk pada pagi ini. Dan di sebelah kiri saya adalah Cikgu Nurul Aini binti Muhammad Talib, merupakan seorang guru cemerlang dan kini mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kubur Panjang, juga dari Kedah. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, terima kasih moderator Cikgu Fazli dan juga pihak penganjur IPGM kerana sudi menjemput kami, dan semoga perkongsian kita pada hari ini memberi banyak manfaat kepada audiens, terutama sekali warga pendidik. Baiklah. Dalam kita merealisasikan murid-murid kita ini berkebolehan berfikiran kreatif dan juga inovatif, maka isu pada hari ini perlulah kita ulas dengan sebaik mungkin, iaitu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kebat oleh guru di Malaysia ini menjadi cabaran kepada guru, malah menjadi cabaran juga kepada murid-murid kita di peringkat sekolah. Jadi, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta inovatif ini telah ditekankanlah dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 melalui 6 aspirasi murid, termasuklah dalam aspirasi tersebut berkaitan dengan kemahiran berfikir. Jadi, Cikgu Fazli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pegang, Kedah, apa yang Cikgu boleh terangkan dan memberi tahu kepada kita tentang pelaksanaan kebat di negara kita, khususnya di peringkat sekolah? Okay, Tuan. Terima kasih kepada Cikgu Saimi. Sebenarnya elemen kemahiran berfikir arah tinggi ini adalah satu agenda kerajaan untuk melahirkan pelajar yang akan menjadi rakyat Malaysia yang dapat berfikir arah tinggi, dapat menyelesaikan masalah. Itu antara sebab diperkenalkan kebat dalam pendidikan. Jadi, kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran berfikir arah tinggi, kita cuba cerita dari segi pendekatan ilmiah. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran berfikir arah tinggi ataupun kebat, selalunya kita katakan kebat lah, ialah satu proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Keputusan dan menyelesaikan masalah itu merujuk, kalau di sekolah, merujuk kepada soalan, merujuk pada ujian, merujuk pada pentaksiran. Dan ada seorang tokoh pendidikan, Karl Marx, dia kata murid akan menggunakan kebat seperti menganalisis, banding beza, merumus, mentafsir, menilai, menjana idea. Bila diberikan suatu tugasan untuk diselesaikan, mana pelajar kita, murid kita akan mula menggunakan kebat. Okey. Sebenarnya kita dalam bidang pendidikan, kita belajar ilmu pendidikan, kita akan jumpa dengan taksonomi belum? Betul tak, Cikgu Syami? Okey. Belum. Bila kita tentang taksonomi, belum ia melibatkan kemahiran kognitif, kemahiran yang melibatkan minda, dan belum dia menyusun beberapa aras pemikiran yang bermula daripada pengetahuan, pemahaman, aplikasi
analisis, sintesis dan penilaian. Dan apa yang belum gariskan dalam dia punya tingkat-tingkat pemikiran dia tu ialah berdasar kepada kata nama. Ada seorang lagi tokoh pendidikan, dia katakan sebagai anak murid kepada Bloom, Anderson. Anderson dia telah membaiki tahap-tahap pemikiran dan menukarkan kata nama yang dicadangkan oleh Bloom kepada kata kerja. Bermakna dia sudah meningkat kepada satu level yang tinggi. Dan Bloom dia telah menukarkan beberapa tahap level 5 kepada level 6 sebagai contoh. Anderson dia mulakan dengan mengingat, daripada pengetahuan pergi kepada mengingat, dan daripada kefahaman pergi kepada memahami. Kita jelas daripada kata nama kepada kata kerja. Dan dia telah menukarkan daripada sintesis kepada mencipta. Itu satu perubahan ke arah pemikiran. Okey. Dan teori Anderson ni bila dimulakan dengan mengingat, memahami, itulah aras berfikir arah rendah. Sebenarnya kita ada tiga cikgu. Kemahiran berfikir arah rendah, kemahiran berfikir arah sederhana, dan kemahiran berfikir arah tinggi. Dan arah yang paling tinggi ialah arah mencipta. Okey, bila kita bercerita tentang kebat di sekolah, mengaplikasikan kebat di sekolah, untuk webinar sekali ini kita akan menggunakan item untuk menggantikan istilah soalan. Senang. Okey, dalam item kebat, sebenarnya dia kebat ni dia agak spesifik sedikit. Dan jawapan saya namakan sebagai respon. Saya gunakan istilah pentaksiran. Okey. Untuk soalan yang kita bagi kepada pelajar, dia terbagi kepada dua. Satu respon terhad dan satu lagi respon terbuka. Respon terhad ni apa yang ada dalam buku. Okey, apa yang ada dalam buku ditanya. Dipersoalkan kepada murid. Dan respon terbuka merujuk kepada soalan kebat, item kebat. Okey. Dan bila kita rujuk pada respon terhad ni apa yang cikgu ajar, pelajar tu kena jawab. Dan respon terhad merujuk kepada aras pengetahuan, aras memahami. Manakala respon terbuka, saya rujuk pada soalan kebat, dia kalau berdasarkan pada Anderson, dia bermula daripada mengaplikasi, yang keduanya menganalisis, yang ketiga ialah menilai, dan arah tertinggi ialah mencipta. Itu ialah beberapa aras-aras kalau kita lihat dari sudut maksud secara ilmiah. Dan bila kita tentang soalan kebat, ini agak spesifik sedikit. Soalan kebat dia terbahagi kepada dua. Pertama, kebat umum. Nanti saya akan jelaskan pada slide yang seterusnya lah. Dan kedua, kebat spesifik. Kebat umum, sebagai contoh, kita perlu dengar cikgu kita kata, mengapa perpaduan perlu dikekalkan? Itu umum. Okey. Dan kebat spesifik ni terbagi pada tiga. Kebat spesifik mungkin soalan kebat yang didatangkan dengan stimulus. Stimulus terbagi kepada dua, cikgu. Stimulus gambar bermaklumat dan stimulus petikan bermaklumat. Dan ada juga soalan kebat yang high level. Maksud high level saya ni, soalan kebat biasanya soalan-soalan yang kita bagi kepada pelajar, soalan A, soalan B, soalan C. Jadi soalan C ni saya rujuk pada soalan kebat. Soalan C merujuk pada soalan A, soalan pengetahuan. Itu ialah antara high level, soalan yang sangat spesifik bagi murid-murid untuk jawab. Mungkin selepas ini saya akan tunjuk beberapa contoh yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mungkin akan nampak, oh itu yang dimaksudkan dengan kebat spesifik atau petikan bermaklumat. Sekian. Baiklah, secara ringkasnya kebat ini bolehlah dikatakan sebagai murid akan meneroka pengetahuan berdasarkan apa yang telah dipelajari dan dikembangkan melalui pengaplikasian dalam soalan-soalan kebat. Jadi cikgu, ini panel yang kedua kita pada hari ini, apakah cabaran sebenarnya dalam guru-guru kita, khususnya guru sekolah menengah, sekolah rendah sekalipun, untuk menerapkan kebat dalam proses pengajaran dan pembelajaran
di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah kita. Baiklah, terima kasih moderator atas soalan yang diutarakan tadi. Saya akan berkongsi tentang pengalaman dan juga pemerhatian saya khususnya isu penerapan KBAT bagi mata pelajaran sejarah kerana saya cikgu sejarah. Jadi melihatkan kepada isu yang kita sedang nampak dengan jelas, murid-murid dilihat kurang menguasai kemahiran berfikir aras tinggi apabila dinilai dalam pentaksiran. Jadi dapatan tersebut sebenarnya membuktikan bahawa kita sedang menghadapi satu kekangan dalam usaha menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi terhadap murid-murid. Jadi saya boleh nyatakan di sini terdapat beberapa cabaran yang utama yang boleh kita kelaskan kepada yang pertama dari aspek pengukuhan kurikulum. Sama ada masalah atau faktor kesediaan guru itu sendiri yang mungkin kurang menguasai pedagogi, teknik maupun konten sebenar subjek sejarah dan juga kesediaan murid untuk menghadapi pelajaran sesi pembelajaran dalam kelas. Okay, jadi kedua-dua faktor ini berkait rapat dengan kesan penerapan KBAT yang akan menjadi masalah lah. Maksudnya tidak berkesanlah penerapan atau pemumpukan kemahiran berfikir aras tinggi dalam subjek sejarah sekiranya berlaku masalah kesediaan guru dan juga murid. Seterusnya, mungkin saya boleh katakan di sini dari aspek pentaksiran. Telah pun dijelaskan seperti tadi oleh Cikgu Fazli tentang beberapa item ataupun beberapa sub penerangan ataupun aspek pentaksiran dalam KBAT sejarah. Jadi sekiranya murid kita ataupun guru kita sendiri kurang mahir dengan pentaksiran sejarah, especially ataupun terutama bahagian soalan-soalan atau item-item KBAT, mana mungkin kita dapat menghasilkan murid yang cekap dalam KBAT sejarah. Seterusnya, sokongan dari segi teknologi, bahan bantu belajar, sokongan komuniti, aktiviti-aktiviti pembelajaran co-curriculum dan juga pembangunan ataupun usaha-usaha membangunkan subjek sejarah itu sendiri merupakan kekangan yang sedang kita hadapi dalam usaha menerapkan KBAT sejarah dalam PDP maupun di luar. Saya kira itu saja untuk respon saya bagi soalan yang diutarakan sebentar tadi. Jadi dapatlah kita simpulkan bahawa cabaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan KBAT ini berlaku apabila guru-guru kita tidak bersedia untuk menjalankan kemahiran berfikir aras tinggi ini di dalam bilik darjah dan kesannya memberi beban juga ataupun menyebabkan murid-murid ini gagal untuk menguasai KBAT. Jadi cikgu, bagaimana pula dengan cabaran guru dalam merealisasikan kemahiran berfikir aras tinggi ini dalam aspek pentaksiran pula? Okey, cikgu. Bila kita bercerita tentang cabaran, saya munculkan di skrin satu contoh soalan KBAT tentang gambar bermaklumat. Sebenarnya bila kita lihat gambar yang tertera di skrin, kita lihat gambar ni saya ambil daripada buku teks bab 10 tingkatan 5. Gambar ni dia poster tentang bantras pemerdagangan orang. Dalam gambar tu ada tangan sedang bergari, ada slogan hentikan pemerdagangan orang. Dan ini merujuk kepada satu tajuk, satu subtopik pemerdagangan orang.
Okey. Jadi itu cabaran. Itu cabaran guru. Guru sejarah ni dia bagi saya sangat hebat. Kerana apa? Kerana dia menggunakan sejarah untuk melahirkan rakyat yang guna bukti-bukti sejarah yang lampau untuk menyelesaikan masalah hari ini. Okey. Alright. Jadi bila dalam pengajaran sejarah, bila dalam mencukil minda murid kita supaya berfikir, supaya selesai masalah, dia ada satu konsep, dia dipanggil pemikiran inquiry. Kalau biasa dalam bahasa Melayu kita panggil 5W1H. Apa benda? Kalau tengok gambar, apa benda dalam poster tu? Poster tu tentang membanteras pemerdagangan orang. Bila? Sekarang. Siapa yang terlibat dengan pemerdagangan orang? Rakyat kita. Okey. Mengapa kena banteras pemerdagangan orang? Bila kita rujuk pada buku teks, ada satu elemen nilai dengan kewarganegaraan. Nilai dia ialah perasaan belah kasihan. Tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana boleh rujuk dalam buku teks. Ada nilai lah belas kasihan, kemanusiaan. Jadi apa yang 5W1H ni perlu selalulah kita gunakan untuk mendorong pelajar-pelajar kita, murid-murid kita untuk menjawab soalan, untuk merangsang minda dia agar terus menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan yang ada dalam soalan tu. Okey, contoh. Kata tugas yang kita boleh bagi, soalan yang kita bagi misalnya, hurai mesej yang terkandung dalam poster tersebut. Hurai. Klaus hurai merangkumi apa, bila, siapa, di mana, mengapa, bagaimana nak selesai masalah ni. So, jadi 6 item ni akan merangsang pelajar, murid kita untuk cari apa benda yang maklumat yang ada dan apa yang dijumpai dalam poster ni dan dikeluarkan, dizahirkan sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk penulisan. Itulah kehebat kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, cabaran dia saya bagi satu sampel. Petikan bermaklumat dalam soalan C merujuk pada soalan kehebat. Okey, contoh tuan-tuan boleh rujuk di skrin. Baca petikan berikut. Putrajaya, okey, dia bagi petikan maklumat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mantan Perdana Menteri kita, berkata tanggungjawab memastikan Malaysia kekal berdaulat, aman dan sejahtera bukan terletak di bahu pasukan keselamatan dan jentera kerajaan semata-mata, tetapi turut menjadi tanggungjawab bersama keluarga Malaysia. Sumber dia Harian Metro 2022. Soalannya, bagaimanakah rakyat Malaysia dapat menjayakan tanggungjawab tersebut? Di sini kita lihat murid harus menggunakan elemen stimulus, petikan stimulus yang ada dalam ni untuk jawab soalan. Nampak tak? Petikan yang ada di skrin ni ialah akan mencukil murid kita untuk cari apa benda maklumat yang boleh digunakan untuk menjawab soalan. Contoh, bagaimana kita nak jayakan tanggungjawab tersebut? Apa tanggungjawab tu? Tanggungjawab dia ialah untuk pastikan Malaysia kekal berdaulat. Pastikan negara kita aman. Pastikan negara sejahtera. Nampak? Ada clue kat dalam petikan. Keselamatan. Kena pastikan keselamatan negara terjamin. Kena pastikan jentera kerajaan berfungsi. Nampak tak? Itulah yang dikatakan rangsangan. Bagaimana nak buat? Oh, pastikan keselamatan terjamin. Patuh kepada arahan pasukan keselamatan. Okay. Jadi, era Kementerian Pendidikan mula menggunakan bahan rangsangan bagi merangsang minda murid-murid agar dapat selesaikan isu-isu, persoalan, dan inilah pelajar-pelajar kita lah, anak-anak didik kita lah yang akan lahir sebagai rakyat yang berfikir, bukan hanya mengingat sahaja semata-mata. Okey, saya terpaksa tampilkan evidence untuk tuan-tuan dan puan-puan nampak apa isu dia, apa cabaran dia dan bagaimana nak selesaikan cabaran tu. Okay, sebagai contoh, kita bagi satu gambar. Gambar ni gambar bermaklumat. Kalau dilihat di skrin, ni gambar ni poster. C, kita rujuk di C. Teliti poster berikut. Poster ni logo keluarga Malaysia Teguh Bersama. Ada gambar, ada tiga line kat situ. Line atas belah kanan, line bawah dia cerah sikit. Dan line yang tepi tu gambar kepala orang, semua kepala orang. Tiga tu mungkin kita boleh rangsang pelajar
Apa 3 tu? Oh, cikgu ada 3 kaum cikgu. Kaum mana yang besar sekali? Melayu duduk atas. Yang tu yang putih sikit, kaum Cina cikgu. Itu cara kita nak merangsang. Dan di bawah gambar line-line tu ada tanda bulat. Apa boleh kita boleh merangsang pelajar. Apa mana tanda bulat tu? Bersatu padu. Okey, markah. Kalau tulis memang dapat markah. Dan di bawah tu ada satu slogan. Keluarga Malaysia teguh bersama. Okey, berbalik pada soalan. Bagaimana rakyat Malaysia boleh menjayakan tema Hari Kebangsaan tahun 2022 tersebut? So, kita dorong pelajar untuk ambil balik apa yang ada maklumat dalam poster, tulis balik. Okey, satu skill ni panggil mengaplikasi, menggunakan bukti yang ada. Biasanya soalan esei, tak kira daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dia ada urutan dia. Ada ceraian A, ceraian B, ceraian C. So, kita kena dorong pelajar menggunakan apa item yang ada untuk bantu calon kita ni, atau bantu murid kita ni menulis jawapan ataupun memberikan respon. Bagi contoh, kalau lihat kepada soalan nombor 6 ni tentang kemerdekaan. Bagaimana orang kata rakyat boleh menjayakan tema Hari Kebangsaan? Oh, tentang kemerdekaan kan? Hadir sambutan kemerdekaan. Itu jawapan dia. Kalau disemak, memang ada markah. 1 markah. Kita juga harus berpegang berpegang teguh kepada slogan ataupun kempen Keluarga Malaysia. 2 markah. Senang. Tapi dengan syarat cikgu yang kena dorong. Okey. Okey, saya datangkan lagi satu contoh. Ini tentang dia bagi satu stimulus, satu petikan. Petikan ni merujuk kepada rukun negara. Contoh, berikut adalah prinsip rukun negara yang kedua, itu kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, saya bagi contoh. Pada pandangan anda, mengapakah perkara tersebut? Okey, apa yang membuatkan halangan bagi murid kita menulis jawapan ialah tersebut. Dia orang sudah blur. Dia orang sudah terabad-abad. So, kita yang kena dorong. Apa yang tersebut? Rujuk pada rangsangan. Rangsangan dia apa? Kesetiaan kepada raja. Jadi, tersebut. Mengapa perkara tersebut? Perkara apa? Perkara setia kepada raja. Mengapa perlu setia kepada raja? Kita yang kena dorong. Mengapa kita perlu setia pada negara? Apa sebab? Kalau lihat pada contoh. Ini contoh ni saya tarik balik daripada jawapan pelajar. Okay. Ini jawapan, ini pemikiran yang memang kita nak untuk rakyat kita yang sekarang ni menjadi pelajar. Kemungkinan akan menjadi rakyat yang akan berfikir yang menyelesaikan masalah negara. Contoh, kesetiaan kepada raja dan negara dijadikan prinsip rukun negara kerana kesetiaan kepada raja akan membentuk rakyat yang bersatu padu. Dan memanglah misi kerajaan nak wujudkan rakyat bersatu padu. Kenapa? Ini kerana raja ni lambang perpaduan. Ambil balik stimulus tu. Kenapa ada raja? Kenapa perlunya raja? Raja ni lambang perpaduan. Kesannya rakyat akan hidup aman. Negara juga akan makmur. Bermakna kita ada flow. Dan flow itu kita yang kena latih murid untuk menjawab soalan. Dia akan tahu bila bersatu padu, negara aman. Macam itulah lebih kurang. Okey. Seterusnya the last isu. Isu jawapan kebat. Ini isu dia. Kita tak berjaya. Guru-guru tak berjaya mengubah jawapan pelajar, respon pelajar. Sebagai contoh, lihat jawapan ke atas. Mengapa undang-undang penting kepada negara? Dia buat dash. Mengekalkan kemakmuran negara. Dash. Menjaga negara dan rakyat. Dash. Membantah jenayah daripada berleluasa. Dash. Untuk menjamin kedaulatan negara. Di sini kita kena rangsang. Kenapa nak kekalkan kemakmuran ekonomi? Agar kenapa nak mengekalkan kemakmuran negara? Agar ekonomi meningkat. Itu yang kita kena pushkan. Kita kena dorong pelajar kita. Satu lagi lihat, yang bawah ni nampak okey kan? Mengapa undang-undang penting kepada negara? Undang-undang penting kepada negara kerana hendak menstabilkan keamanan dan kemakmuran daripada kemunculan bahaya yang sangat, saya ambil sikit je. Jadi ini respon yang kita harapkan. Okey, saya rasa itu saja untuk isu yang secara ringkas saya boleh kongsikan. Baik, terima kasih atas perkongsian daripada panel kita yang pertama. Jadi sebentar tadi kedua-dua panel kita telah
membincangkan tentang cabaran dan juga apakah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam proses kita mengaplikasikan kebat di negara kita melalui pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan juga pentaksiran terhadap murid kita. Jadi apabila kita mempunyai masalah tersebut, bagaimanakah masalah kebat dalam kalangan guru yang hendak mengaplikasikan kebat tersebut di bilik darjah boleh diatasi? Bagaimana Cikgu Aini? Baiklah, antara kaedah ataupun solusi yang boleh kita cadangkan kepada warga pendidik di luar sana, yang mana saya kira kita semua sedar bahawa isu kebat dalam subjek sejarah ni bukanlah isu di dalam kelas sahaja, tapi dia merupakan satu isu di peringkat nasional. Jadi kita semua sebagai pendidik harus sedar dan harus cakna untuk mula bergerak, untuk mula mengambil inisiatif bagi menghadapi cabaran ini dan berusaha dengan sebaik mungkin ke arah penerapan dan juga pengukuhan kebat agar murid kita akan murid yang kita hasilkan akan lebih cemerlang dalam aspek kemahiran berfikir aras tinggi. Baiklah, untuk subjek sejarah, kebat ni sebenarnya tak jauh dan tak lari daripada kemahiran pemikiran sejarah, iaitu satu kemahiran berfikir dalam disiplin subjek sejarah. Oleh kerana itu, antara cara ataupun solusi yang boleh dimainkan oleh guru dalam PDP berkait rapat juga dengan cara bagaimana kita sebagai guru nak menerapkan kemahiran pemikiran sejarah terhadap murid-murid. Antaranya ialah kita sebagai guru harus bersedia. Yang tadi saya dah sebutkan faktor kurangnya kesediaan guru menjadi punca kemahiran berfikir aras tinggi dilihat semakin meruncing dalam kalangan murid. Jadi sebagai guru, apa yang perlu kita perkukuhkan adalah dari segi pemahaman konten. Tak kiralah kita guru option sejarah atau kita guru bukan option sejarah, kita perlu memastikan kita dahulu memahami dan juga menguasai konten yang kita nak sampaikan kepada murid. Kemudian kita perlu mahirkan diri dengan pelbagai teknik, pelbagai kaedah dan juga pedagogi yang banyak di luar sana yang Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan kita ada sediakan pelbagai platform supaya kita boleh dapatkan maklumat-maklumat bagi mempertingkatkan kemahiran diri dalam aspek pengajaran. Kerana dengan menggunakan kepelbagaian teknik dan pedagogi, kita dapat menghasilkan satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian, dan yang paling penting, kaedah yang bersesuaian itu dapat menghasilkan kemenjadian murid yang tinggi, especially dalam penerapan unsur kemahiran berfikir. Seterusnya, guru juga perlu menjadi pemudah cara, macam Cikgu Fazli sebut sebentar tadi. Dalam aspek pentaksiran sendiri, kita perlu mengolah, kita perlu merangsang minda murid, dan kita juga perlu memberi tips dan juga kata-kata kunci, memberi latihan, memberi bimbingan kepada murid. Inilah yang saya katakan kita sebagai guru harus menjadi pemudah cara, yang berterusan ke arah usaha pemantapan kemahiran berfikir aras tinggi terhadap murid kita. Seterusnya, bagi mengelakkan isu kebat ni terus menerus menjadi isu utama dalam subjek sejarah adalah kita sebagai guru perlu membina hubungan yang baik, ataupun saya suka sebut istilah build engagement among student. Kerana subjek yang dikira sebagai subjek kritikal ini merupakan subjek yang jauh di hati murid.
Jadi bagi memastikan segala apa yang kita berikan kepada murid tu dapat diterapkan dengan baik, kita harus mendekati murid kita dengan cara masing-masing lah. Okey, bila kita dapat mencipta satu pembelajaran atau satu suasana pembelajaran dengan hubungan baik bersama murid, murid akan memberi kerjasama ataupun akan berusaha untuk menjayakan PDP secara kolaboratif dan menjadi pembelajar yang aktif. Seterusnya, dia akan memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Itu saja perkongsian dari saya. Jadi kesimpulan berkaitan dengan isu dan juga cabaran sebentar tadi, langkah-langkah untuk menyelesaikannya, dapatlah saya simpulkan guru seharusnya menjadi pemudah cara kepada murid agar murid ini dapat meneroka bagaimana penggunaan kebat di negara kita lah, khususnya dalam bilik darjah. Dan murid itu perlulah mempunyai sifat inquiry ataupun ingin tahu agar kebat ini boleh dilaksanakan dengan baik dalam bilik darjah. Okey, tadi adalah di dalam bilik darjah. Sekarang permasalahan yang dihadapi oleh guru ketika pentaksiran yang menggunakan kebat di peringkat sekolah. Jadi sebentar tadi wujudnya masalah apabila murid-murid ini tidak mampu untuk meneroka kaedah-kaedah kebat ataupun melaksanakan kebat di dalam peperiksaan ataupun pentaksiran. Jadi bagaimanakah kita nak merangsang murid yang ada di sekolah ini untuk menjawab soalan-soalan kebat yang telah berikan di dalam peperiksaan ataupun ujian ataupun pentaksiran itu. Bagaimana cikgu? Okey, terima kasih Cikgu Syaimi. Saya tertarik dengan istilah yang digunakan oleh Cikgu Aini, engagement. Pertama, kita sebagai guru kita kena ada engagement dengan murid kita. Untuk dapat engagement ada beberapa cara. Antaranya menggunakan lisan. Contoh, hai, kita tengok hai, macam tu. Ataupun kita tunjuk, kita nyanyi contohnya. Apa-apa lagu nyanyi, tu engagement. Ataupun kita, hai, buat apa tu? Kamu tahu tak? Tadi saya datang sekolah, tiba-tiba saya tengok ada tentera, dia pakai uniform macam tentera orang putih, Amerika, bawa pistol lagi. Iya ke cikgu? Nampak tak? Kita wujudkan engagement. Okey. Dan engagement ni boleh dirujuk, dia boleh diwujudkan melalui gambar, melalui video, melalui isu semasa. Okey. Walaupun era sekarang murid-murid termasuk kita jarang tengok TV, tetapi masih tengok Facebook, masih tengok TikTok, dan news tu, berita itu memang cepat. Dan apa yang berbeza yang kementerian bawa elemen sejarah dalam kehidupan rakyat ialah mengaitkan peristiwa yang berlaku dengan peristiwa yang kemungkinan akan berlaku. Sebagai contoh, dalam silibus kita ada tentang peristiwa hitam negara dulu, itu pencerobohan di Lahad Datu. Kita mungkin cikgu boleh bawa satu gambar, satu video, gambar kematian, gambar arwah tentera yang terkorban, di mana tentera tu bom, stopkan video tu. Dan cuba tanya pelajar kita, agak-agak kamu kalau bunyi bom tu, apa perasaan kamu? Takut. Okey. Lagi? Takutlah cikgu. Kalau takut, nak tak takut selalu. Tak maulah, apa yang kena buat? Kami lari. So kita sebagai ayah, apa yang kita kena buat? Pertama, kita semua pergerakan musuh negara kita kena laporkan. Lapor kat mana? Kat balai polis. Itu yang kita dorongkan. Okey, saya hadir satu lagi attachment. Ini peranan stimulus, peranan gambar. Okey. Okey, dalam sini saya mulakan daripada isu.
Okey. Ini satu gambar. Gambar berikut berkaitan bangsa Malaysia. Nak wujudkan bangsa Malaysia, nak lahirkan bangsa Malaysia. Okey, ada gambar tu, gambar ramai yang sedang pegang bendera. Ini tentang wujudkan jati diri. Okey, gambar tu ada yang macam pakaian Dayak, ada yang pakai sampin, ada yang pakai kebaya, ada Melayu, ada India, ada Cina. Dan bawah tu dia ada satu perkataan, pelihara keharmonian kaum demi menjamin kesejahteraan negara. Ini yang moto kerajaan. Kerajaan tetap akan teruskan usaha untuk pastikan keharmonian kaum terjamin. Kenapa? Sebab keharmonian kaum dia akan menjamin kesejahteraan negara. Bila negara sejahtera, politik akan stabil, negara akan terus aman, negara akan terus makmur. Itu puncanya. Kenapa elemen kebat selalu diterapkan sehinggalah mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran yang wajib lulus untuk dapatkan CGSPM. Okey. Masalahnya, pelajar kita hanya dapat satu isi je. So, macam mana kita nak rangsang? Sebagai contoh, saya bawa satu skrip. Skrip ni pelajar sekolah saya, pelajar kelas belakang. Jelaskan mesej yang ingin disampaikan dalam gambar di atas. Okey, jelaskan. Mesej yang dia boleh tulis ni, dia tulis apa je? Menjawab tentang pemikiran Ikuri apa? Apa benda yang mesej tu? Mesej yang disampaikan dalam gambar di atas ialah pelihara keharmonian kaum demi menjamin kesejahteraan negara. Kat situ ada dua tau. Ada dua isi kat situ. Tapi dia guna pelihara sebiji. So, kita yang, kenapa saya buat tanda tanya kat situ? Siapa yang kena pelihara? Who? Siapa? Ialah, siapa? Kita. Siapa kita? Kita harus memelihara. Kadang-kadang imbuhan kita kena ajar. Sebab itulah dia panggil ada elemen EMK dalam pengajian sejarah. Elemen merentas kurikulum. Ialah kita harus memelihara keharmonian kaum demi menjamin kesejahteraan negara. Pelihara keharmonian kaum demi menjamin. Nampak dia ambil sebiji-sebiji. So kita yang kena rangsang. Bila kita rangsang, maka pertama kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah murid kita pun semakin meningkat dan kemahiran berbahasa pun semakin maju, semakin bertambah baik. Saya sambung lagi ya. Demi menjamin kesejahteraan negara dapat mengeratkan silaturahim. Nampak tak? Dapat mengeratkan silaturahim. Silaturahim ni, pelajar ni, dia dah tahu. Harmoni ada kaitan, ada hubung kait dengan silaturahim. Akan berkekalan. Selain itu, dapat memajukan. Dia ada lompang kosong. Nanti saya tanya, saya buat tanda tanya tu. Selain itu, apa yang dapat memajukan? Keharmonian dapat memajukan negara. Kesejahteraan negara dapat memajukan negara. Dan rakyat hidup selamat. Rakyat hidup selamat. Dia dah nampak ada. Oh, bila maju, bila sejahtera, rakyat akan hidup selamat. Di samping itu, politik stabil. Nampak tergantung kan? Tapi masing-masing membawa maksud. Kita yang kena dorong. Di samping itu, ia akan mewujudkan politik yang stabil. Oleh itu, taraf hidup rakyat meningkat. Semua ni ialah satu kemahiran yang perlu didorong, dirangsang. Macam yang Cikgu Aini kata, biar ada engagement. Bukan kata kita tengok pelajar kita, oi salah lah, tak boleh. No, kita yang kena dorong. Ni kamu tambahlah kat sini. Kita engage. Kita ada hubungan kait dengan dia. Okay? So, dalam merangsang, mesti kita selalu apply, kena mengaplikasikan pemikiran inquiry yang dalam bila kita belajar bahasa Melayu dipanggil 5W, 1H. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila. Dan itu selalu kita apply untuk merangsang pelajar. Tak bukan kebat sajalah, termasuklah soalan konstruk pengetahuan dan pemahaman. Saya rasa saya agak panjang, minta maaf banyak-banyak Cikgu Syamil lah. Ini kan betul-betul kalau kita mengupas isu kebat memang sangat panjang, dan bila kita bawa bukti, kita tahu oh ini problem dia. Dan kita sebagai cikgu sejarah, cikgu, tanggungjawab kita sangat penting. Kenapa? Kerana kita akan melahirkan rakyat yang taat kepada negara. Kalau kita tak dedahkan peristiwa yang lepas sebagai pengajaran, dan elemen kebat inilah yang akan melahirkan manusia yang boleh berfikir. Sebagai contoh, the last lah, Cikgu Syamil, last. Okey. Isu yang terbaru ni. Kapal perang Cina berlega-lega di perairan kita.
kemungkinan kita boleh buat soalan. Sebagai pemimpin negara, itu yang Perdana Menteri kita sekarang, apa yang Perdana Menteri kita kena buat? Sebagai pemimpin negara, bagaimanakah langkah untuk mengatasi cabaran tersebut, gangguan tersebut? Dan ini bukan kata, oh, tinggi lah. No. Kita yang kena dedahkan kepada pelajar, tanya pendapat pelajar, kamu sebagai rakyat Malaysia, kalau kamu jadi pemimpin, apa yang kamu perlu lakukan? Kita yang kena dorong. Saya rasa cukup untuk perkongsian pada pagi ini. Saya serahkan pada Cikgu Aini lah, kau nak tambah. Okey, jadi bermakna dalam pentaksiran ini, murid perlulah dirangsang menggunakan 5 W H tadilah, iaitu apa, bagaimana, siapa, di mana, barulah murid tadi itu dapatlah menjawablah soalan-soalan yang diutarakan dalam pentaksiran tadi. Jadi Cikgu Aini, apabila kita sudah meneliti wujudnya masalah dan kita berjaya menyelesaikan masalah sekiranya kita mengaplikasikan kebat dengan betul. Jadi apabila murid ini mendapat kemahiran berfikir aras tinggi ini yang diperolehi dalam dua keadaan. Satu adalah diri dalam bilik darjah, dan yang kedua diperolehi melalui pentaksiran. Jadi apakah potensi yang boleh Cikgu Aini lihat apabila murid-murid ini berjaya menguasai kemahiran berfikir aras tinggi ini? Wah, soalan Suhaimi pun aras tinggi juga Cikgu Fazli ni. Tapi tak apa, saya cubalah untuk mengupas persoalan aras tinggi Cikgu Suhaimi tadi. Baiklah, dia merujuk sebenarnya kepada balik kepada matlamat ataupun apakah objektif penerapan mata pelajaran sejarah. Okey, jadi bila kita melihat elemen kemahiran berfikir aras tinggi ini ataupun dalam sejarah kita lebih dekat dengan istilah kemahiran pemikiran sejarah ini berjaya diterapkan, kita sebenarnya dapat melihat pelbagai potensi murid kita yang boleh dikembangkan, bukan sahaja untuk mereka memberi sumbangan kepada diri mereka, keluarga mereka, namun mereka jugalah yang akan menjadi generasi ataupun masyarakat yang boleh menyumbang dan juga boleh terlibat dalam kepimpinan negara satu hari nanti. Jadi antara potensi-potensi yang kita boleh lihat sekiranya murid menguasai kebat dalam subjek sejarah adalah, yang paling utama sekali saya suka sebut, kita akan dapat melahirkan ataupun mendidik murid ataupun generasi untuk berfikir secara rasional. Sebagai warga negara yang baik, rasional, tindakan yang rasional, pemikiran yang rasional amat penting dalam menentukan hala tuju negara. Murid yang dapat berfikir, menyelesaikan masalah dengan baik, memberikan cadangan ke atas penyelesaian isu dalam negara ataupun luar negara, dapat memastikan negara Malaysia terus berada pada hala tuju yang terbaik. Kemudian kita melalui penerapan kemahiran berfikir aras tinggi ini akan melahirkan murid-murid ataupun generasi yang sahsiahnya tinggi, moralnya baik, etikanya elok dan berketerampilan serta berintegriti, dan banyak lagi lah nilai-nilai baik yang bila kita sebut sahsiah ni dia merangkumi segala tindak tanduk yang positif, yang mana semua ni merupakan kualiti yang diperlukan bagi melahirkan warga negara yang patriotik ataupun setia kepada negaranya. Seterusnya, aspek yang paling penting dalam negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum ataupun kita mempunyai bangsa yang majmuk adalah dengan pemupukan kemahiran berfikir aras tinggi, kita akan berjaya melahirkan
murid ataupun generasi yang boleh mempertahankan perpaduan dan akan sentiasa berusaha mengekalkan elemen kesepaduan dalam masyarakat berbilang kaum. Kerana ianya merupakan satu dasar atau satu tunjang yang paling utama bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara kita. Since kita adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum kan. Jadi keamanan dan kesejahteraan itu hanya boleh diraih sekiranya kita ada masyarakat yang berfikiran rasional dan juga berjaya menjaga jati diri negara masyarakat dengan baik. Dan akhir sekali yang mungkin saya boleh kongsikan di sini, kita juga bakal melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat global. Hal ini kerana ianya merupakan satu perkara yang paling penting apabila Malaysia ingin mengekalkan status ataupun imej yang baik di mata dunia. Dengan adanya warga negara yang memberi sumbangan di peringkat dunia, saya dapat rumuskan di sini, kita akan memastikan negara kita akan berada pada hala tuju yang baik. Jadi itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih, moderator. Jadi untuk sesi yang terakhir, dapatlah saya meminta panel kita yang pertama ini untuk merumuskan apakah kepentingan pelaksanaan kebat lah dalam kalangan murid kita apabila pengaplikasian ini dilakukan melalui prosedur ataupun cara yang betul di peringkat sekolah. Sebagai kami katakan sebagai rumusan lah. Ia yang perlukan satu pengorbanan cikgu. Kita sebagai cikgu sejarah, kita yang dukung aspirasi. Dan sejarah ni dia satu sejarah tak macam dulu. Sejarah ni ialah satu ilmu, satu bidang ilmu, satu cabang ilmu yang mana ia jadi sebagai satu iktibar, satu guide untuk masa hadapan. Dan bagi saya, kebat ialah satu konsep pemikiran untuk selesai masalah. Satu cabang elemen ilmu yang akan melahirkan murid yang kemudiannya akan menjadi rakyat yang akan setia pada raja, setia pada negara. Dan murid ini kalau kita bentuk, kita bina minda dia, kita bina kemahiran berfikir dia, kita bina jati diri dia, insya-Allah kita akan dapat, anak cucu kita akan dapat satu rakyat yang patriotik, yang akan kekalkan keharmonian. Dan apa yang telah kita jana melalui pendidikan, ianya memang kita setkan. Dan diorang ni akan jadi generasi akan datang yang boleh selesai masalah. Itu yang kerajaan nak. Dan kita yang dukung. Dan kita kena korban masa. Kita kena tekadkan dalam jiwa kita. Kita kena bagi kreatif. Macam mana kita nak bina pemikiran kritis. Pemikiran yang high level. Yang pemikiran aras tinggi. Untuk melahirkan pemimpin, bakal pemimpin yang sekarang anak murid kita. Dan insya-Allah negara kita akan kekal merdeka. Dan macam mana nak rangsang? Saya berbalik kepada pemikiran inquiry 5W1H. Dan sebelum kita mulakan pengajaran dalam kelas, kita refer dulu apa benda yang aku nak cakap. Apa benda yang kita sebagai guru, apa benda yang kita nak share. Untuk kita rangsang, kita push, kita dorong murid-murid kita supaya boleh guna mind dia untuk selesai masalah. Nak selesai masalah, kita bagi persoalan. Apa itu persoalan? Itulah item. Itulah soalan dia. Saya rasa apa yang dirumuh oleh Cikgu Nur Aini tadi pun sangat bagus. Nak melahirkan orang rakyat yang berketerampilan, itu yang kena tekadkan. Dan kita kena memang prepare. Kena study dulu sebelum mengajar. Okay, itu saja daripada kami rasanya. Jadi saya dengan Cikgu Aini mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, pihak IPG kerana sudi memberi
memberikan laluan, untuk memberikan perkongsian tentang kebat, isu kebat. Dan kita harapan kita supaya kita sebagai tim guru sejarah, insya-Allah kita ada pahala, kita ada manfaat, ada kebaikan. Kerana kita semua yang akan melahirkan rakyat yang berjiwa merdeka, rakyat yang mampu memajukan, menginovasikan negara melalui kaedah pengajaran, melalui kaedah membina kreativiti, melalui kaedah menyelesaikan masalah secara aras tinggi. Sekian, terima kasih. Jadi secara rumusannya, mengikut pandangan Cikgu Aini berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya rumuskan dalam mungkin 2-3 ayat saja, 2-3 kata lah ya. Kerana Cikgu Fazli pun dah beri dah rumusan yang mantap tadi kan. Jadi untuk menutup sesi perkongsian pada hari ini, saya amat berharaplah agar apa saja perkongsian yang telah pun kami utarakan sebentar tadi dapat membuka matalah kita sebagai warga pendidik untuk sedar akan kepentingan penerapan kemahiran berfikir ni terhadap murid-murid kita. Berusahalah sehabis baik bagi memastikan subjek yang dikatakan penuh cabaran ini, ya gila subjek ni dapat menjadi subjek yang nombor 1 lah di jiwa anak murid kita, InsyaAllah satu hari nanti. Terima kasih. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita, iaitu Cikgu Fazli dan juga Cikgu Aini. Secara ringkasnya perbincangan kita pada hari ini memberi harapan yang begitu besar kepada kita agar pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi ini, ya cikgu-cikgu, akan memenuhi aspirasi murid yang telah ditekankan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, pembangunan pelajaran Malaysia yang bermula pada tahun 2013 sehinggalah pada tahun 2025, iaitu antara aspirasinya adalah nak melahirkan murid yang mampu berfikir secara kritis, secara kreatif dan juga inovatif, yang akhirnya dapatlah kita melahirkan juga murid yang mempunyai identiti nasional dan memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan lah, iaitu memenuhi 4 perkara, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.